niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, kata pengarang rahimahullah, fawailul liman sara Allah, fawailul liman sara lillah. Fawailul liman sara lillah, ya lillahi ta'ala bil qadari khasiman wa ahdara lin nadari fihi qalban saqima laqad iltamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima wa 'ada bima qala fihi afakan athima. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau tak silap saya dah syarah dah tentang ni. Ala kulli hal, pada maknanya ialah pengarang mencela bagi orang-orang yang mereka itu mengingkari al-qadar, tentang masalah takdir, yang mana kita orang beriman wajib kita mengimani bahawasanya semua perkara yang berlaku di alam ini telah berlaku dengan ketentuannya dan akan berlaku dengan ketentuannya dan sedang berlaku dengan ketentuannya. Semua perkara yang berlaku di alam ini adalah berlaku dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ianya telah pun Allah taala mengetahui akannya dengan ilmunya yang azali. Maka bagi mereka yang menentang, yang tidak percaya, yang tidak mengimani ketentuan qadar, sebahagian daripada golongan-golongan yang sesat seperti golongan Mu'tazilah, mereka menafikan qadar, ketentuan. Di sisi mereka terbahagi kepada dua pandangan yang boleh kufur. Itu yang pertama, mereka yang mengatakan Allah Ta'ala mentakdirkan yang baik-baik sahaja pada hamba, adapun yang buruk itu adalah ciptaan hamba. Ini juga kesesatan dan kekufuran. Kerana yang baik dan buruk itu adalah daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang baik Allah Ta'ala tetapkan, yang mana Allah Ta'ala meredai perkara tersebut. Adapun yang buruk Allah Ta'ala jugalah yang menetapkan, tetapi Allah Ta'ala tidak meredai perkara tersebut. Jadi kita tak boleh kata benda yang buruk ni bukan ciptaan Allah. Tak, benda buruk ciptaan Allah. Iblis, syaitan, maksiat, kekufuran, semua tu adalah ciptaan Allah. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan bagi hamba-hambanya perkara-perkara tersebut, meskipun Allah Ta'ala yang menetapkan, tetapi Allah Ta'ala tidak meredai akan perkara tersebut. Adapun golongan Mu'tazilah yang kedua, mereka kata bahawasanya baik dan buruk itu bukan ketetapan Allah. Ini juga adalah suatu kesalahan. Kata mereka tak ada ketetapan Allah, adapun makhluk yang buat baik dan buruk itu semua adalah daripada makhluk. Begitu juga mereka ini adalah Mu'tazilah yang Qadariyah. Mereka ini juga telah melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari ayat Al-Quran, mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Setiap perkara Allah Taala telah ciptakan dengan kadar yang tertentu, dengan takdir yang tertentu. Lalu orang-orang yang mereka tidak cukup, tidak kenyang, kalau bahasa pondok dipanggil, yang tidak kenyang dengan keimanan ini, maka mereka mencari-cari tentang hakikat Al-Qadar, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada orang yang beriman untuk dia mencari-cari akan hakikat Al-Qadar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam riwayat Al-Baihaqi, dalam kitab Imam Al-Baihaqi, Al-Qada' wal-Qadar, muka surat 228, menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzukiral qadaru fa amsiku." Apabila disebut akan rahsia al-qadar itu, fa amsiku, maka tahan. Tahan tu maksudnya jangan dibicarakan tentang hakikat-hakikat al-qadar. Semua perkara yang berlaku, semua berlaku dengan ketentuan Allah. Bagi orang yang beriman, jika berlaku yang baik, maka dia
memuji Allah, dia syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala mengurniakan kebaikan ke atasnya tanpa wajib pada hakikatnya Allah Ta'ala berikan kebaikan, tapi Allah Ta'ala berikan juga, maka dia puji Allah, dia syukur pada Allah, dia tidak gunakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan untuk kemaksiatan. Adapun bagi orang yang beriman juga, jika ditimpa keburukan, jika ditimpa musibah, bala dan sebagainya, maka hendaklah dia meredai perkara tersebut dan tidak membantah akan takdir Allah. Orang beriman, dia sabar dan dia redha. Idza asabathum musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagi orang beriman, jika dia ditimpa dengan semacam musibah dan bala, maka dia akan berkata bukan semata-mata berkata, tetapi wajib diimani dalam hati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan Allah Ta'ala boleh sahaja bila-bila pada masa yang Allah Ta'ala telah tetapkan, yang Allah Ta'ala telah kehendak, pada waktu yang Allah tetapkan, bagaimana caranya yang telah Allah Ta'ala tetapkan, maka sudah tentu ada sebahagian daripada kita yang beriman ini ditimpa musibah. Maka kita akan mengimani perkara tersebut dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ni milik Allah, maka Allah Ta'ala berhak melakukan apa sahaja pada pemilikannya tanpa kita iktirad, tanpa kita bantah, tanpa kita bangkang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana al-i'tiradu 'ala Allahi kufrun. Membantah akan takdir Allah Ta'ala itu adalah kekufuran. Wal'iyadu billahi ta'ala. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kata pengarang, lantas kalau dia mencari-cari rahsia yang Allah Ta'ala telah sembunyikan daripadanya, daripada perkara-perkara yang ghaib. Ada sebahagian manusia, dia cuba-cuba untuk meramal-ramalkan masa hadapan, meramal-ramalkan perkara yang ghaib, yang dia tidak ketahui akannya, sebagaimana berlaku pada sebahagian orang pada zaman sekarang, kerana terlalu obses dengan masalah-masalah akhir zaman, akhirnya mereka mula meramal-ramalkan tentang masa hadapan. Pada waktu sekian-sekian, tarikh sekian-sekian, maka kita ramalkan bahawasanya berlakulah kiamat itu, kiamat ini, berlakulah perkara itu dan perkara ini, maka ketahuilah itu semua adalah pendustaan semata-mata. Tidaklah Allah Ta'ala membuka akan perkara-perkara yang ghaib ini kepada hamba-hambanya, melainkan ada sedikit yang telah Allah Ta'ala wahyukan kepada hamba-hambanya daripada para anbiya, para rasul, yang melalui malaikat, lalu disampaikan. Bukan bermakna Nabi itu tahu perkara ghaib, tetapi Nabi itu menceritakan perkara ghaib daripada apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Adapun bagi hamba seperti kita, tidaklah kita mengetahui akan perkara-perkara yang ghaib. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau dia duduk mencari-cari rahsia-rahsia takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dialah yang akan mendapat bencananya. Dialah yang akan mendapat akan penipuan-penipuan daripada sebahagian-sebahagian jin yang kafir, yang mana bila mereka bertindak menjadi tukang ramal. Contohnya tukang ramal masa depan, kadang-kadang diguna kad-kad, kadang guna macam-macam lah alat ramalan konon-kononnya. Maka hakikatnya mereka itu bergelumang dengan pendustaan-pendustaan daripada jin-jin. Afakan itu kadzaban, athima, dan bergelumanglah mereka dengan dosa-dosa yang banyak. Bukan dosa kecil, dosa-dosa besar. Maka hendaklah kita yantahi min dhalik, iaitu hendaklah kita cukup untuk beriman dengan Al-Qadar ini sekadar mana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Cukup takat tu. Tak perlu kita nak membincang-bincangkan tentang Al-Qadar dengan lebih-lebih lagi, sehingga kan kadang-kadang kita diwahamkan. Kita diwahamkan dengan masalah-masalah, sehinggalah kita mengeluarkan perkara-perkara
yang bercanggahan dengan apa yang telah dibahaskan oleh para ulama. Sehingga ada yang mengatakan bahawasanya kecenderungan hati mailul qalbi itu bukan ciptaan Allah. Sedang Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Tidaklah manusia itu, mereka itu berkehendak, melainkan kehendak mereka itu adalah di bawah kehendak Allah. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ, kan ayat yang tentang وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. Ayat itu jelas menjelaskan bahawasanya hakikat bagi perbuatan makhluk hatta kita punya kasab, kita punya kecenderungan hati itu adalah hasil daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berlaku perkara tersebut melainkan Allah Ta'ala yang menciptakannya. Jadi bila terlalu nak memperdalam, dia tak terhenti setakat apa yang telah Nabi khabarkan, sedangkan perkara tersebut Nabi dah khabarkan jelas dah. Nabi dah khabarkan jelas dah, antum mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi juga dah jelaskan dah tentang masalah-masalah yang kita dah jelaskan sebelum ini. Cukup takat tu. Okey, kemudiannya kita masuk pada perbahasan yang baru. Kata pengarang, wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Wajib kita mengimani akan adanya makhluk-makhluk Allah Ta'ala seperti yang bernama Al-Arsh wal Kursi. Al-Arshu wal Kursi. Okay. Kedua-dua makhluk Allah Ta'ala yang bernama Al-Arshu wal Kursi ini adalah berada di alam ulwi. Di alam yang ulwi. Dan sebahagian ulama menceritakan tentang perincian-perinciannya, tentang makhluk yang berada di alam ulwi ini. Ia bermula dengan arash. Arash tu adalah saqful jannah. Arash adalah saqful jannah, iaitu bumbung ataupun atap bagi syurga. Nabi SAW suatu ketika didatangi oleh golongan ataupun ahli Yaman daripada marga Al-Ash'ariyun. Mereka datang pada Nabi SAW, lalu mereka berkata kepada Nabi, ji'na linatafaqahu fid din. Kami datang ni adalah untuk bertafaqquh dengan agama, nak belajarlah tentang agama. Maka di antara soalan yang ditanya kepada Nabi SAW adalah, apakah dia makhluk yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan? Okay. Maka dalam hadis yang sahih, hadis yang sahih riwayat Al-Baihaqi, riwayat Al-Bukhari, riwayat Ibnu Jarud dan selainnya, dengan 3 riwayat yang berbeza, Nabi SAW bersabda, kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Dalam riwayat yang lain Nabi kata, kanallahu wa lam yakun syai'un qablah. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, kanallahu wa lam yakun syai'un ma'ah. 3 riwayat yang berbeza tapi maknanya sama. Ia membawa kepada himpunan makna bahawasanya Allah Ta'ala itu sedia azali, tidak diciptakan, tiada permulaan, dan tiada sesuatu pun yang mendahului Allah, tiada sesuatu pun yang bersama dengan Allah, dan tiada sesuatu selain Allah, hanya Allah. Makhluk belum diciptakan lagi. Arash belum cipta, tempat belum cipta, waktu belum cipta, arah atas bawah kiri kanan belum diciptakan dan sebagainya daripada makhluk-makhluk. Kata Nabi, kan Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Tiada sesuatu bersama dengan kewujudan Allah. Kerana kita orang beriman wajib mentauhidkan Allah Ta'ala pada sifat wujud. Apa makna mentauhidkan Allah pada sifat wujud? Iaitu kita meyakini bahawasanya wujud Allah tidak seperti makhluknya. Wujudnya azali, tiada mula, tiada akhir, dan tiada sesuatu bersama-sama dengannya. Kalaulah ada orang mendakwa bahawasanya ada sesuatu yang wujud dengan Allah, berarti ada syirik pada wujud Allah. Berarti bukan sahaja Allah Ta'ala yang wujud azali, tetapi ada sesuatu yang wujud secara azali. Tak mungkin sesuatu yang azali itu ada duanya. Yang tu kita akan syarahkan nanti insya-Allah secara lebih detail dalam permasalahan ini. Tapi buat masa sekarang cukup kita faham bahawasanya Allah Ta'ala itu wujudnya azali, tiada mula dan tiada duanya. Tiada sesuatu bersama Allah, tiada yang wujud bersama Allah, hanya Allah.
sedia kala, kata ulama kita, sedia kala, sedia ada wujudnya. Kemudian Nabi bersabda, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan kemudian Nabi mengkhabarkan bahawasanya Allah Ta'ala menciptakan arash, yang mana arash itu diciptakan di atas air. Ini adalah keimanan kita dan keyakinan kita bahawasanya makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan adalah air. Makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah air. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan arashnya. Maka arashnya itu berada di atas air. Arashnya berada di atas air. Maka kalau ikut turutan, yang awal adalah air, kemudian arash, kemudian lauhil mahfuz, kemudian al-qalamul a'la. Al-qalam yang menulis di atas lauhil mahfuz. Itu yang disebut oleh para ulama. Makanya arash ini berada di alam yang ulwi, alam yang atas. Kita ada alam ulwi, kita ada alam yang sufli. Alam yang ulwi, alam yang sufli, alam atas dan alam yang bawah. Sewaktu Nabi dimi'rajkan, Nabi naik ke alam yang ulwi. Bukan bermakna Nabi naik alam ulwi, Nabi berjumpa Allah, Allah di atas. Ini adalah keyakinan golongan Al-Wahabiyah. Ini adalah keyakinan golongan Al-Mujassimah. Ini adalah kesesatan. Nabi naik ke atas bukan kerana Allah di atas. Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina bukan makna Allah di Tursina. Nabi Ibrahim pergi ke Palestin bukan bermakna Allah di Palestin. Kita solat menghadap ke Kaabah bukan bermakna Allah di Kaabah. Ijma' para ulama, Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Allah Ta'ala tidak seperti makhluknya memenuhi ruang, memenuhi lapang, berada di suatu arah yang enam. Kan Imam Abu Ja'far At-Tahawi dah sebut dalam perkataan beliau sebelum ni yang telah kita bacakan, la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'at. Dia tidak diliputi arah yang enam seperti sekalian makhluknya, atas, bawah, kiri, kanan, depan dan juga belakang. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi naik ke alam yang ulwi adalah untuk apa? Untuk memuliakan ikraman lin Nabi. Untuk memuliakan Nabi SAW dengan memperlihatkan akan tanda-tanda keagungan sebagaimana firman Allah, linuriyahu min ayatina. Al-Quran dah jelaskan dah. Tujuan Isra' dan Mi'raj adalah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan, mempertontonkan kepada Nabi SAW akan tanda-tanda keagungan Allah. Bukan makna Nabi di atas, Allah di atas. Tidak. Makanya kita ada alam ulwi, kita ada alam sufli. Okay? Kita ada alam ulwi, kita ada alam sufli. Alam yang atas bermula daripada langit yang tujuh. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Okay? Jaraknya daripada muka bumi kita ni, ke langit yang pertama adalah 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Jarak tebal langit pula, ketebalan langit adalah 500 tahun perjalanan. Maknanya jarak dan ketebalan itu total up adalah 1000 tahun perjalanan. Maknanya kalau sampai ke langit yang ketujuh, total semua adalah 7000 tahun perjalanan. Begitu juga bawah kita alam yang sufli. Di atas langit tujuh ada makhluk-makhluk yang lain. Antaranya apa dia di atas langit yang tujuh? Antaranya ialah ada kursi yang kita sedang bacakan tadi, kursi. Dan ada lagi makhluk lain yang bernama Al-Jannah, syurga, berada di atas. Dan keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, syurga itu telah pun wujud, telah pun Allah Ta'ala ciptakan di alam ulwi. Dan kemudiannya adanya di alam yang atas, di atas langit yang tujuh, adanya lauhil mahfuz, adanya satu papan tulis yang ianya sejarak sepanjang 500 tahun perjalanan. Luas, ya, lauhil mahfuz.
yang ditulis atasnya semua takdir sehingga hari kiamat. Sehingga hari kiamat. Ni pun kita dah jelaskan pada perkataan muallif sebelum ni, jaffal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Yang ni telah pun ditulis akan semua perkara di atas lauhil mahfuz itu. Telah pun Allah Ta'ala perintah tulis dan telah dituliskan dan telah pun ketetapannya Allah Ta'ala telah jadikan bagi hamba-hambanya. Kemudian adanya bahar, adanya lautan yang luas di atas langit yang 7. Ada lautan yang luas. Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minas samaa'i maa'a. Allah Ta'ala telah menurunkan daripada langit itu air-air. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah ialah adanya ocean yang besar di atas langit yang 7, dan kemudiannya apabila Allah Ta'ala telah berkehendak akan turunnya hujan, maka air-air ini akan dibawa oleh malaikat. Air-air ini akan dibawa turun oleh malaikat sehinggalah ke bumi ni. Maknanya diturunkan air itu sehingga ke bawah, lalu ada malaikat yang menjaga awan, lalu awan itu menakung akan air hujan, air yang daripada langit yang 7 tu, daripada langit atas. Kemudiannya ada malaikat yang akan menjaga angin juga, yang akan membawa awan-awan ni, air ni ke tempat yang Allah Ta'ala telah kehendak untuk ianya hujan. Jadi pada hakikat syarak, semua muka daratan, muka bumi ini, di mana hujan turun, berapa titisan yang akan turun, semua Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Hujan yang turun, Allah Ta'ala dah tetapkan dah kadar yang kita, kalau belajar ilmu ilmu geografi ke apa, tentang taburan hujan kan. Semua taburan hujan ni titisannya telah Allah Ta'ala tetapkan. Bagi satu-satu kawasan berapa taburan hujannya, berapa banyak hujannya, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alam yang ulwi. Kemudian di atas mereka tu semua, di atas syurga, di atas kursi, ni ada khilaf-khilaf juga. Kita cerita yang kita tak ceritalah khilaf kan, tapi kita bagi tahu ada khilafnya. Kalau dengar yang sedikit berbeza pun tidak ada masalah. Seperti ada yang kata kursi itu di atas arash, ada sebagian ulama kata kursi di bawah arash. Ialah ada khilaf-khilafnya. Tapi kita kata di atas langit 7 tu adanya kursi, adanya ocean tadi, adanya syurga, okey, adanya lauhil mahfuz, dan beberapa makhluk yang lain. Maka itu adalah di alam yang atas. Dan di atas arash ada satu papan tulis juga yang menulis inna rahmati sabaqat ghadabi. Adapun bawah kita, adanya alam yang sufli, alam bawah. Okay. Maknanya bumi kita ni adalah bumi yang pertama. Kita, Allah Ta'ala jadikan manusia hidup di bumi yang pertama. Di bawah kita ada lagi 6 bumi. Total bumi ni dia sama seperti langit. Langit ada 7, bumi juga ada 7. Okay. Langit ada 7, bumi ada 7. Bukan 7 kerak bumi tu. Bukan dalam bumi ada kerak kan. Bukan. Ada satu bumi lagi bawah kita, bawahnya ada satu bumi lagi, bawahnya ada satu bumi lagi. Ada 7 bumi semuanya. Daripada bumi kita sampai bumi yang bawah tu ada 7 bumi semuanya. Dan bumi-bumi ini yang hanya didiami manusia adalah di bumi yang pertama. Allah Ta'ala telah khaskan bumi pertama tu untuk didiami manusia. Adapun 6 bumi lagi tidak ada manusia padanya. Kata ulama boleh jadi ada tumbuh-tumbuhan dan juga ada haiwan-haiwan, binatang-binatang selain daripada manusia. Dan di bawah daripada bumi yang ketujuh, di atas langit 7 ada arash, di bawah bumi ketujuh ada farash. Bukan faraj, farash. Farashin. Farashin. Farash. Okey. Ada farash. Dan di bawah farash adanya an-nar, an-naru jahannam, ada neraka jahannam. Neraka jahannam tu pula daripada pintunya ke bawah, dasarnya adalah
70 tahun. Adalah 70 tahun. Maknanya bumi pertama dengan bumi kedua 500 tahun. 500 tahun, 500 tahun, 500 tahun. Bawah, pintu neraka sampai ke bawah adalah 70 tahun. Itu adalah ringkas-ringkas je. Okay, ringkas-ringkas tentang alam yang ulwi dan alam yang sufli. Ini kita dah syarah juga sewaktu pengajian kitab Aqidatul Mursyidah sebelum ni. Okay. Yang mana pengarang kata khalaqal alama bi asrihi khalaqal alama bi asril ulwiyah was sufliyah wal arsya wal kursiyah, kan. Jadi alam yang ulwi, alam yang sufli juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Arasy ni adalah tersangat besar. Arasy ni adalah tersangat besar. Berapa besar arasy ni? Besar. Besar. Dalam satu riwayat Nabi SAW bila ditanya tentang besarnya arasy, maka Nabi buat perbandingan jika nisbah kursi yang Allah Ta'ala berfirman akannya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, dan kursi itu luasnya meliputi akan 7 petala langit, 7 petala bumi. Luas kursi itu meliputi 7 petala langit, 7 petala bumi. Jadi berapa besar kursi itu? Nabi kata jika dibanding kursi dengan 7 petala langit, 7 petala bumi ni adalah seperti halaqah, cincin ni. Nampak kan cincin? Cincin ni kan seperti halaqah yang dilempar di atas padang pasir yang luas. Dilempar atas padang pasir yang luas. Maka cincin itu adalah 7 petala langit, 7 petala bumi. Besar ni je. Jadi kita jangan duk rasa takabur, rasa besar diri, rasa hebat, ada gelaran Datuk Seri, Tan Seri, jutawan, influencer dan sebagainya. Kita ni nisbah dengan bumi pun kita ni kecil je. Kan? Kalau 7 bumi, 7 langit tu nisbah di cincin, kita pula berada di antara cincin tu. Tak tahulah nisbahnya berapa kan. Allahu alam, tapi kita jangan besar kepala. Hidup atas muka bumi Allah Ta'ala ni, kita jangan takabur. Jangan rasa diri kita hebat dengan pelbagai gelaran dan sebagainya. Kita ni very fragile. Manusia ni sangatlah lemah. Okay. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, diciptakan, mafhumnya diciptakan manusia itu dha'ifa, lemah. Manusia ni sangat lemah. Sangat lemah. Okay. Kita ni jangan duk berasa kuat sangat. Kita ni hanyalah hamba Allah Ta'ala yang lemah. Kita ada apa-apa pun pada diri kita, itu semua adalah kerana Allah Ta'ala yang berikan. Letak pegang sungguh-sungguh tentang perkara tersebut. Baik harta, baik pangkat, baik kedudukan, baik handsome, baik cantik dan sebagainya. Kita ni lemah. Okay, kalau kita belajar tentang akidah ni, kita dah tahu dah besarnya makhluk Allah yang lain tu. Allah Ta'ala dia menguasai arasy yang besar, apalagi kita yang kecil ni. Sangat kecil. Kursi dengan 7 petala langit, 7 petala bumi, kursi itu padang pasir, 7 petala langit, 7 petala bumi itu besar cincin ni. Kemudian Nabi kata, jika dibanding kursi pula dengan arasy, kursi adalah cincin ni. Okay, kursi adalah cincin ni, dibaling atas padang pasir yang luas lagi. Arasy itu padang pasir yang luas, kursi itu adalah umpama ni. Maknanya berapa kali nisbah dah tu. Sangat kecil. Manusia ni sangat kecil. Sangat kecil. Masya Allah. Dan kata ulama, daripada sudut sains, arasy adalah makhluk yang paling besar. Arasy adalah makhluk paling besar. Akbarul ajsam, a'zamul ajsam. Dan arasy ini kenapa diciptakan oleh Allah? Arasy ini dia ada 4 tiang. Arasy ini ada 4 tiang. Sekarang yang memegang tiang-tiang arasy tu ada malaikat hamalatul arasy. 4 malaikat yang pegang. Hari kiamat nanti 8 malaikat. Sekarang ni 4. Nabi pernah mengisahkan tentang besarnya malaikat ni. Nabi kisahkan tentang malaikat ni. Apa yang berada antara telinga, hujung telinga malaikat tu, pegang hujung telinga malaikat, dengan bahu malaikat tu adalah 700 tahun perjalanan burung yang menjunam laju. Burung yang terbang terjun laju tu,
daripada telinga sampai bahu 700 tahun perjalanan. Tak tergambar lagi tu. Tak tergambar itu. Baru telinga dengan bahu, bukan hujung kepala, hujung kaki. Telinga dengan bahu 700 tahun perjalanan, burung yang menjunak melaju. Bayanglah. Betapa besarnya. Malaikat tu. Malaikat bukan Arash ni, cerita malaikat ni. Kalau malaikat yang menanggung Arash besar tu, Arash besar mana? Kan? Maka kita ucapkan subhanallah. Kata guru saya, apabila kita dengar tentang kebesaran Arash ini, maka kita ucapkan subhanallah. Sama-sama kita ucapkan subhanallahil azim. Maka Arash tu makhluk yang sangat besar. Kenapa Allah Ta'ala ciptakan Arash? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang diriwayatkan daripada beliau, Inna Allah khalaqal arsha izharan li qudrati walam yattakhidhu makanan li dhati. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Arash adalah izharan li qudrati, untuk menzahirkan kekuasaannya. Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita kekuasaannya besarnya Arash, tapi Allah Ta'ala Maha berkuasa menjaga Arash itu daripada jatuh ke atas kita. Kalaulah Arash itu Allah Ta'ala tak jaga, kalaulah Arash itu Allah Ta'ala tak jaga, berjatuh pada kita, nescaya binasalah kita yang kecil-kecil ni. Nescaya jatuh Arash tu, nescaya binasalah kita semua. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah Ta'ala menciptakan Arash bukan sebagai tempat baginya. Kerana Arash tu ada saiz dia, ada ukuran dia. Kalau Allah Ta'ala itu bertempat di atas Arash, nescaya Allah Ta'ala juga ada saiz. Sama ada dia, macam kita duduk atas satu tempat, sama ada kita lebih besar daripada perkara tersebut, atau sama dengan perkara tersebut, atau lebih kecil. Dan kesemua ini mustahil bagi Allah. Kerana Allah Ta'ala itu, li'anna Allah laisa hajman. Kerana Allah Ta'ala itu bukan hajam, bukan jisim yang ada saiz dan ukuran. Maha suci Allah. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamithlihi syai', dia tidak menyerupai sesuatu pun. Allah tidak seperti makhluknya. Arash tu bukan tempat duduk Allah. Jangan terikut golongan Mujassimah, golongan Al-Wahabiyah, Wahabi ni. Walaupun mereka ada nama, walaupun mereka famous, walaupun kalau mereka buat live dalam Facebook 5,000 orang tengok, kan? Kebenaran bukan dinilai daripada kemasyhuran. Kebenaran bukan dinilai daripada title, profesor madya, doktor dan sebagainya. Tidak ada guna seseorang itu jika ilmunya itu bersijil dengan PhD, dengan masters, dengan degree dan sebagainya, tetapi tidak mengikut akidah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Tak guna. Tak guna title, kemasyhuran, pangkat, tak kira lah apa saja pangkat mereka sekalipun, atau pangkat kita sekalipun, janganlah kita bertakabur, macam kita sebut tadi. Okay. Kebenaran adalah kita mengikuti majoriti. Bila mereka sedar bahawasanya mereka ni bukan majoriti, lalu mereka cuba bawa satu naratif bahawasanya mereka adalah ghuraba. Mereka adalah ghuraba. Ya, memang Nabi ada sebut tentang ghuraba, tetapi bukan itu yang Nabi maksudkan, kerana dalam hadis yang lain Nabi menyebut la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku sama sekali tidak akan bersepakat berhimpun dalam kesesatan. Jika kita lihat di dunia ini, di muka bumi Allah Ta'ala ciptakan ini, mazhab ahli sunnah adalah majoriti. Nabi bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Kita tak ikut 10 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang, 1000 orang, 10,000 orang, kita tak ikut. Kita ikut yang jutaan, yang bilion ni. Nabi dah janji dah, umatku tak akan bersepakat dalam kesesatan. Kalau kita lihat di serata negara-negara umat Islam, di Malaysia majoriti kita mazhab Syafi'i, mazhab akidahnya Asy'ari. Di Indonesia majoritinya mazhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Di Brunei Syafi'i, Asy'ari. Di Singapura Asy'ari, Syafi'i, Asy'ari. Di negara Arab yang lain, di Mesir ada sebahagiannya Syafi'i, sebahagiannya Hanafi, Asy'ari, Maturidi.
Di Yaman Syafi'i Asy'ari, di Tunis Maliki Asy'ari, di Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan dan sebagainya, Maturidi, Hanafi. Ini semua mazhab Ahli Sunnah Jamaah. Jika dihimpunkan bilion manusia, orang beriman, daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Adapun golongan Mujassimah kecil Mujassimah yang kata Allah Ta'ala duduk atas arash ni, mereka tak ada hujah. Kalau kita himpunkan kitab ulama tu, satu library, semua cerita tentang Allah mawjud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Allah tidak berhajat bertempat. Kalau ada tokoh-tokoh mereka yang cakap tentang Allah ada bertempat, siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnu Utsaimin, bin Baz. Paling lama dulu pun Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tak ramai. Tapi kalau kita nukilkan perkataan para ulama daripada zaman salafus salih, daripada Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Tengok Imam Abu Ja'far At-Tahawi kata apa ni dalam kitab ni. Tengok Imam Abu Ja'far At-Tahawi kata apa kat sini. Ya, kita lupa nak alih muka surat tadi. Wal arsyu wal kursiyyu haqqun wa huwa, dekat sini salah ni, kat baris ni. Dalam matan yang saya ambil talaqi, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu. Allah Taala tak memerlukan arash. Nampak Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Imam salaf kurun ketiga Hijriyah. Sebelum ni dia kata apa? La tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Allah tidak diliputi arah 6 atas bawah kiri kanan depan belakang. Dalam masalah ni Imam Abu Ja'far At-Tahawi kata apa? Wal arsyu wal kursiyyu haqqun wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma duna. Dia terkaya daripada berhajat kepada arash, kerana Allah Ta'ala berfirman Allahus Samad. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala tak berhajat pada kita, tak berhajat pada arash, tak berhajat pada kursi. Dia maha suci daripada segala sifat kekurangan dan kelemahan. Berhajat kepada sesuatu itu tanda sesuatu itu lemah. Kita berhajat pada kursi. Lagi duduk, kalau tak duduk berdiri lengoh kan. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati dengan golongan Mujassimah. Bersamalah kita dengan akidah golongan majoriti. Walaupun yang mereka ni macam-macam title ada. Kenapa? Kerana mereka menggunakan title untuk menyebarkan ajaran-ajaran kesesatan mereka. Lalu mereka menggunakan title. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah tak perlukan title. Kita perlukan kitab-kitab yang menjadi sandaran. Kitab yang kita baca ni, kitab salaf. Kalau mereka kata akidah salaf, Allah duduk atas kursi, Allah duduk atas arash, Allah duduk dekat langit, kita tunjuk ni kitab akidah Tahawiyah. Kitab salafus salih. Jelas Imam Abu Ja'far At-Tahawi kata apa? Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy. Kalimat mustaghnin adalah sifat istighna. Apabila ulama membicarakan tentang Allahus Samad, apa makna Allahus Samad? Iaitu Allah Ta'ala bersifat istighna daripada sekalian makhluknya. Allah terkaya daripada berhajat pada makhluknya, dan sekalian makhluknya itu iftiqar padanya. Kita ni terfakir, berhajat pada Allah. Apa-apa kita minta dengan Allah. Tapi Allah terhadap hamba-Nya dia maha kaya, tidak berhajat pada hamba-hamba-Nya, tidak berhajat pada arash. Maka kerana tu kata ulama bahawasanya Allahu mawjud bila makan. Baik. Kata pengarang tadi masih lagi tentang arash. Maka arash itu diciptakan adalah izharan li qudrati, untuk menzahirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tempat bagi Allah Ta'ala duduk pegang dengan kemas masalah ni. Jangan tertipu daya dengan golongan-golongan Wahabi, golongan Mujassim, Musyabbih. Hati-hati dengan mereka ni. Kena selalu pesan. Jangan takut berpesan. Berpesan dengan kebenaran itu adalah sifat orang beriman, dan itu adalah sifat umat ini. Sifat umat ni. Allah Ta'ala jadikan umat ni kuntum khairu ummatin
ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah jadikan kita ni umat Nabi Muhammad ni khairu ummah. Khairu ummah ni apa tanggungjawab dia? Ta'muruna bil ma'ruf. Dia punya mizah keistimewaan umat Muhammad ni yang menjadikan mereka ini khairu ummah berbanding dengan golongan Yahudi yang sebelum umat Nabi Muhammad ni. Apa antara kesesatan golongan Yahudi sebelum ni? Mereka tidak buat ingkarul munkar. Mereka tak buat ingkarul munkar. Mereka tak buat nahyu anil munkar, mencegah daripada kemungkaran. Mizah umat Nabi Muhammad Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dia keluarkan kepada manusia ni, umat Muhammad ini, ta'muruna bil ma'ruf. Itu keistimewaan dia. Ta'muruna bil ma'ruf. Sentiasa menyeru ke arah kebaikan. Tak cukup menyeru ke arah kebaikan je. Kena juga ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Mestilah dia juga mencegah daripada kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu adalah sifat umat Muhammad. Jadi jangan berhenti cakap pasal kebenaran dan jangan berhenti daripada mentahzirkan, mewaspadai orang daripada golongan-golongan yang sesat. Kita dulu ulama kita tahzir Syiah, akhirnya kita tahu Syiah sesat. Ulama dulu tahzir Mu'tazilah, akhirnya kita tahu Mu'tazilah sesat. Dan ulama dulu dah tahzir dah Mujassimah, Musyabbihah ni. Dulu mereka nama lain. Sekarang nama dia mereka guna Wahabi. Wahabi pun mereka tak ngaku dah sekarang. Mereka kata kami Salafi. Bohong, dusta. Dusta. Mereka bukan ikut salaf ni, ikut salaf ni. Imam Abu Ja'far At-Tahawi ikut salaf. Bukannya mereka. Mereka tak ikut salaf. Mereka tak ikut salaf. Yang ikut salaf adalah imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Bawa dua kitab salah cukup dah. Kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kitab Imam Abu Hanifah, Fiqhul Akbar. Cukup dah untuk bungkam mereka. Ini akidah salaf. Jelas, ini silibus akidah salaf. Ini silibus akidah salaf. Tak perlu dia nak nukil-nukilkan daripada yang lain, kemudian dia tipu daya manusia dengan terjemahan-terjemahan. Mereka bila nukil daripada salaf, mereka kata, ya kita beriman Allah istiwa. Ya, ahli sunnah kita juga beriman Allah istiwa. Tetapi kita tidak beriman istiwa makna duduk. Mereka beriman istiwa makna duduk. Istiwa tu. Istawa. Kita beriman Allah Ta'ala istawa. Jelas dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi kita tidak memaknakan istawa tu duduk. Kerana apa? Kerana akidah kita. Ahli sunnah wal jamaah. Imam Abu Ja'far At-Tahawi kata Allah bukan duduk atas arasy. Allah tidak berhajat pada arasy. Adapun makna istawa menguasai. Makna istawa adalah menguasai. Di antara makna istawa yang boleh kita nisbahkan kepada Allah sebagai makna yang layak bagi Allah adalah menguasai. Qahara, istaula. Jangan terpedaya dengan mereka. Kata, tengok, kalau kau mengingkari ni, maknanya kau mengingkari Al-Quran. Tak, kita beriman dengan ayat istawa. Jangan terpedaya dengan belitan mereka. Jahat. Mereka jahat. Jadi orang-orang awam yang jahil bahasa Arab, biasa tertipu lah. Baru nak belajar, baru nak kenal kan. Tapi kenal-kenal terus yang dapat yang golongan Wahabi Mujassim ni. Parah lah. Kena tipu saja. Tengok, dia kata, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu duduk atas arasy, kata mereka. Salah. Sejak bila pula Allah Ta'ala kata dalam Quran, Jalasa, Allah Ta'ala kata istawa. Istawa ada 15 makna. Imam, bila kita nak solat. Bila kita nak solat, setiap kali kita solat kan, berjemaah, imam akan cakap apa? Istau. Istawa juga. Istau. Imam kan suruh kita duduk. Di antara makna istawa apa? Istiqamah, lurus. Imam suruh kita lurus. Istau, istaqimu, i'tadilu. Itu makna istawa. Bukan imam suruh kita duduk. Kalau istawa tu makna duduk je, maknanya bila imam sebut istau, kita pun duduk semua. Baru je bangun lepas qomat. Itulah kelemahan golongan-golongan ini. Mereka berhujjah dengan orang awam dengan mendatangkan terjemahan literal yang salah.
ayat-ayat mutasyabihat tidak boleh diterjemahkan literal, salah maknanya. Baik, kembali kepada perbahasan kita. Kata pengarang, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma duna. Allah Taala maha kaya daripada berhajat kepada arasy dan selainnya. Allah Taala tak berhajat pada arasy dan Allah Taala tak berhajat kepada selain arasy. Kenapa disebut arasy dulu? Kerana arasy tu makhluk paling besar. Bila sebut yang besar, tak payah sebut yang kecil dah. Faham dah situ. Macam kita kata, yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim, contohnya kan, dulu yang maha mulia, yang di Pertuan Agong bagi negara Malaysia ni adalah Sultan Ibrahim. Cukup takat tu, cukup kita Sultan Ibrahim menguasai Malaysia. Dah tak payah dah sebut Sultan Ibrahim menguasai Malaysia sebagai di-Pertuan Agong, merangkumi padanya 14 negeri, yang merangkumi daripadanya pelbagai daerah, yang merangkumi pada, tak payah, cukup kita sebut dia menguasai Malaysia, faham lah, semua yang bawah Malaysia tu dikuasai oleh dia. Jadi bila Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu dia menguasai ke atas arasy. Faham dah situ, dia menguasai arasy dan menguasai apa yang di bawah arasy. Semua yang bawah arasy semua Allah Ta'ala menguasainya. Bukan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu Allah Ta'ala duduk atas arasy. Duduk ni sifat lemah, duduk ni sifat makhluk. Maha suci Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu akidah kita ahli sunnah jamaah, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada arasy dan Allah Ta'ala maha kaya daripada berhajat kepada makhluknya. Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Kita yang terfakir berhajat pada Allah. Wahai manusia, mafhumnya, kalian semualah yang fuqara kepada Allah, berhajat pada Allah. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala pula adalah maha kaya yang tidak berhajat kepada sekalian daripada makhluknya. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cukup setakat ni dulu pada malam ni. Jelas daripada kita bahawasanya Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan duduk, tidak bersifat dengan sifat-sifat makhluknya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kull khair. Allah Ta'ala a'lamu wa ahkam. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau ada soalan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan kalau ada soalan yang berkaitan kaitan akidah kalau ada soalan boleh terus kepada Ustaz, insya-Allah. Nampaknya tak ada Ustaz, doa sikit insya-Allah untuk kita pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. واغفر لنا ولمشايخنا وجزهم عنا خيرا وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم امواتنا يا اكرم الاكرمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita jumpa dah minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih mengurusi majlis. Terima kasih.